أبواب الرحمة. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نحن من نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك، وانصر أنت فهم النبيين وألهم الملائكة واخرجنا من الظلمات الوحيد، وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى ونفعنا في الدارين. Sekarang dan keluar dengan kata syak jika izan akan bahwasanya ia di dalam sembahyang yang lain, maka tiadalah batal sembahyangnya. Dan jika disempurnakan dia, syaknya sekalipun, sama ada di dalam sembahyang fardu dan dizankan bahwasanya ia di dalam sembahyang sunat, atau ada ia di dalam sembahyang sunat dan dizankan bahawa ia di dalam fardu. Dan keluar dengan kata syak. Jadi pada masalah yang lalunya itu kita bicara tentang syak pada niat, dan syak pada niat ketika takbiratul ihram. Maka di sini dia katanya dan keluar dengan kata syak jika ia zan, ia seorang yang sembahyang. Jika zan ia seorang yang sembahyang akan bahasanya ia seorang itu di dalam sembahyang yang lain. Di dalam sembahyang yang lain daripada sembahyang yang dia sembahyang. Bahwasanya ia di dalam sembahyang yang lain, yakni sembahyang yang lain daripada sembahyang yang dia sembahyang, yang dia niat sembahyang. Dia sembahyang sunat qabliyah zuhur, usalli sunnata qabliyata zuhri. Dia niat begitu saja, aku sembahyang sunat qabliyah zuhur. Lepas tu tengah duk solat tu datang zan kata dia sembahyang fardu zuhur. Datang zan kata dia sekarang di dalam sembahyang zuhur. Padahalnya
dia itu sembahyang, niat sembahyang qabliyah zuhur. Rupanya begitu. Tu mana katanya dia tu zon, dia zon akan bahasa dia ni sembahyang yang lain daripada sembahyang yang dia niat sembahyang. Dia niat qabliyah zuhur. Tengah-tengah solat lalai dia ingat kata zon kata sembahyang yang dia sembahyang sekarang tu ialah sembahyang fardu zuhur. Maka tiada batal sembahyangnya. Sebab bukan syak, bukan zon. Maka tiadalah batal sembahyangnya. Sembahyang dia tu tidak batal. Maka tiada batal sembahyangnya. Tidak batal tu dan jika. Ini rayah pada tidak batal. Tiadalah batal. Dan jika ini rayah pada kata tiada batal. Tiada batal dan jika ni rayah tu maksudnya walaupun begini sekalipun hukumnya tetap seperti kata sana. Tengok. Dan jika disempurnakan dia kan sembahyang. Dan jika disempurnakan dia kan sembahyang, nak kitab tu rasanya salah lah. Dan jika disempurnakan dia, apa tu betul kata syaknya tu tak nak. Betul kata syaknya tu tak nak. Lepas tu nak betulkan, naknya begini. Dan jika disempurnakan dia di dalam zonnya sekalipun. Tempat syaknya tu kita ubah jadi di dalam zonnya sekalipun. Dan jika disempurnakan dia di dalam zonnya sekalipun. Begitu ya. Dan jika disempurnakan dia di dalam zonnya sekalipun. Kita betulkan kitab. Naknya, dan jika disempurnakan dia di dalam zonnya sekalipun. Dan jika disempurnakan dia di dalam zonnya sekalipun. Gitu ya. Maknanya, rupa yang tersebut saat itu tidak membatalkan sembahyang. Rupa yang tersebut itu tidak membatalkan sembahyang. Tiada, maka tiadalah membatal sembahyang. Dan jika ini rayah pada tiada batallah sembahyang. Mana rupa begini pun tidak batal juga. Walaupun sehingga begini sekalipun, rayah tu sehingga rupanya begini sekalipun tidak membatalkan juga. Rupa macam mana? Dia selesaikan sembahyang dalam zon itu. Habis sembahyang sampai ke beri salam di dalam keadaan zon. Dia habis sempurna, sudah selera sembahyang dia tu di dalam zon itulah. Sekalipun sembahyang itu sah. Tengok. Ta'mim pula. Sama ada ni, dia panggil ta'mim. Panggilan ibarat kitabnya panggil ta'mim. Ta'mim. Ta'in mim ya mim. Ta'mim. Dan jika tadi tu panggil kata ghayah. Sini ta'mim.
ambil pada umumkan. Bentuk cakap begini dia panggil ta'mim. Nak meluaskan kata tidak batal tadi. Rupa katanya tiada batal sembahyang tu luas. Sama ada di dalam sembahyang fardu. Mana dia sekarang di dalam sembahyang fardu. Dia niat usalli fardhu zuhri masalan. Dan dizankan bahwasanya ia seorang tu di dalam sembahyang sunat. Dia niat dia tu pada wakilnya sembahyang fardu zuhur. Tetapi dia zon kata dia ni di dalam sembahyang sunat. Satu. Atau ada ia di dalam sembahyang sunat. Dia tengah-tengah sembahyang sunat. Tiba-tiba datang zon. Dan dizankan bahawa ia di dalam sembahyang fardu. Sekalipun tu, rupa begini, dua rupa begini pun tidak membatal juga. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang kekal ia di dalam satu rukun serta syak. Habis masalah zon tadi. Habis zakat tu. Jadi gini. Masalahnya kalau dia sekarang dia sembahyang sunat qabliyah zuhur. Tengah-tengah duduk solat sunat qabliyah zuhur. Tengah-tengah sembahyang tu datang zon kata dia sembahyang fardu zuhur. Lepas tu dia terus solat sehingga beri salam. Apabila beri salam tu dia ingat balik kata bukan fardu zuhur, sunat qabliyah zuhur. Maka sembahyang tadi tu sah. Lepas tu sembahyang zuhur kena sembahyang balik lah. Kena sembahyang lah sebab tadi tu bukan sembahyang zuhur lagi. Begitu. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang kekal ia di dalam satu rukun serta syak. Ia pada memperbuat rukun yang dahulunya. Dan demikian lagi yakni seperti syak pada takbiratul ihram. Pada niat takbiratul ihram ya. Demikian lagi seperti syak niat takbiratul ihram membatalkan sembahyang. Jadi mana setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Kekal ia, maknanya berkekalan ia. Kekal ia seorang di dalam satu rukun. Jadi kekal ia maknanya dia ada di dalam satu rukun. Berkekalan ia di dalam satu rukun. Bukan kekal tak pindah-pindah, bukan maksud begitu. Maksudnya dia ada di dalam satu rukun. Maknanya tengah-tengah dak buat satu rukun. Serta syak ia pada memperbuat rukun yang dahulu. Pada memperbuat rukun yang dahulunya, yakni rukun yang dulu daripada satu rukun yang dia ada tadi. Syak pada memperbuat yakni atau tidak, buat atau tidak. Macam mana misal dia, rupa dianya? Seperti syak ia di dalam sujud. Itu mana kekal ia di dalam satu rukun. Seperti kata dia sekarang, dia di dalam sujud. Tengah-tengah duduk sujud. Itu mana kekal di dalam satu rukun. Bukan kekal tak pindah-pindah. Bukan maksud begitu. Maksudnya dia ada di dalam satu rukun. Tengah-tengah duk buat satu rukun. Seperti katanya dia tu sekarang
dalam sujud. Tengah-tengah buat sujud. Maknanya kekal di dalam sujud kita panggil. Hmm. Seperti syak ia di dalam sujud. Maknanya ketika dia ada di dalam sujud. Tengah-tengah dia sujud tu, dia syak. Syak di mana? Syak pada meninggalkan i'tidal. Itu maknanya pada memperbuat rukun yang dulu, yang ni rukun yang sebelum. Rukun yang dulu, yang sebelum. Itu mana kata tadi, kita ulang balik sekali lagi untuk jelas. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang kekal. Mana berkekalan, artinya ada ia di dalam satu rukun. Maknanya dia tengah-tengah buat satu rukun. Dia tengah-tengah buat satu rukun. Seperti misal katanya, dia sekarang tengah-tengah sujud. Yang pertama, serta syak ia pada memperbuatkan rukun yang dulu ini yang sebelum. Yang sebelum pada satu rukun yang tadi. Tengok dia katanya, seperti syak ia seorang di dalam sujud. Yakni sujud yang pertama. Di dalam sujud, ini misal saja. Di dalam sujud, dia ni sekarang di dalam sujud. Maknanya tengah-tengah sujud lah. Dia syak pada meninggalkan i'tidal. I'tidal itu rukun yang sebelum, yang dahulu. Jadi dia syak tengah-tengah dia sujud. Jadi datang syak kata, belum pada nak sujud ni, dia i'tidal ke tidak i'tidal. Mana kalau tidak i'tidal, maknanya daripada rokok terus kepada sujud. Rupanya begitu. Jadi dia sekarang tengah-tengah duduk sujud. Yang pertama tiba-tiba datang syak, dia ni i'tidal ke tidak. Habis itu, dan berkekalan ia di dalam sujud. Ini tepat jadi kekalnya sini. Dan berkekalan ia di dalam sujud. Serta syak dan berkekalan ia tetap ia berkekalan ia tetap ia di dalam sujud. Kekal tetap di dalam sujud. Serta syak yang tersebut. Berkekalan tu dengan sengaja. Sengaja nak kekal di dalam sujud. Sengaja nak kekal di dalam sujud. Dengan sengaja nak kekal di dalam sujud. Tak nak kembali. Maka batallah sembahyangnya. Ketika tu jadi batal. Maka batallah dengan sembahyang. Maka batallah sembahyangnya dengan berkekal dia di dalam sujud dengan sengaja. Dengan sebabnya. Dengan dia, yakni dengan sebabnya, sebab berkekalan di dalam sujud dengan sengaja. Kenapa boleh batal? Kerana wajib atasnya pada ketika itu, pada ketika syak. Kerana yang wajib di atas dia kena buat macam mana? Pada ketika itu, pada kedatangan syak saat itu. Ia kembali kepada mengerjakan yang disyakkan.
Sepatutnya dia kembali kepada mengerjakan, membuatkan akan rukun yang sebelum yang dia syak. Kerana wajib atasnya pada ketika itu, ia kembali balik kepada kepada mengerjakan, buatkan yang disyak ni, rukun yang disyak, rukun yang sebelum pada sujud yang dia syak tadi. Kembali dengan segera, tak boleh kekal biar lama. Jadi rupanya begini, mengikut yang wajibnya begini. Contohnya kalau mengikut misal dia tu, katanya kita lah, kita buat misal atas kita lah. Kita sekarang dalam sujud, tengah-tengah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tengah-tengah duk sujud, datangan syak ihsan ni, i'tidal ke tidak i'tidal. Apabila datangan syak begitu, jangan biar jadi lama, nanti batal semuanya. Jangan biarkan dalam keadaan syak begitu, dengan sengaja, nanti batal semuanya. Lepas tu, apa yang kita nak buatnya? Tengah-tengah kita sujud, datang syak saat ni, aku i'tidal ke tidak? Maka wajibnya kenapa? Terus bangun i'tidal. Jangan biar dalam keadaan syak tu lama. Malaikat syak sekaligus betak hilang. Datang syak sekejap, satu litasan masalah. Tilitah dah hati kata, i'tidal ke tidak? Tidak ingat balik. Dah i'tidal. Habis syak. Tetapi kalau syak tu rasanya tak habis, cepat-cepat kembali kepada i'tidal. Jangan rendam, jangan kekal, jangan terus di dalam sujud. Tak nak kembali kepada i'tidal. Nanti jadi batal sembahyang. Jadi yang sepatutnya ini banyak jadi batal sembahyang dengan tak tahu ni. Jadi maknanya kalau kita katanya kita sekarang di dalam dalam berdiri rakaat yang kedua. Kita sekarang di dalam berdiri Fatihah rakaat yang kedua. Ketika itu datang syak. Datang syak katanya sujud yang kedua tu sujud ke tidak sujud. Sujud yang kedua ke tidak sujud, maka mesti cepat-cepat turun sujud yang kedua. Jangan tetap dalam berdiri, maka nanti batal sembahyang. Kalau begitu, nanti dulu. Sepatutnya apabila datang syak tu terus balik. Begitu ya. Apabila datang syak terus balik. Kalau biarkan mengekalkan, mana tak ubah-ubah tu, itu membatalkan sembahyang. Itu setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Dan setengahnya berbuka aurat di dalam sembahyang. Terbuka aurat di dalam sembahyang, maka batallah sembahyang dengan dia, dengan terbuka aurat. Malaikat jika dibukakan oleh angin, umpama angin, maka disegera ditutupnya akan aurat. Maka pada ketika itu jua segera ditutup pada ketika itu, ketika terbuka. Dia sembahyang tepat angin, puputan angin yang kuat, aurat dia jadi terbuka. Tetapi apabila terbuka tu cepat-cepat dia tutupkan. Jangan biar terbuka dulu sekejap baru nak tutup. Itu batal. Terbuka cepat-cepat terus dia tutup. Maka tiadalah batal sembahyang dengan dia.
Ah, hmm. Katanya tadi tu maka dia kata malaikat jika dibukakan oleh angin dan umpamanya umpama angin. Apa dia? Katalah angin ke masalan jadi benda-benda yang bukan manusia, bukan dia sendiri. Nah, ataunya jadi mana terbuka dengan bukan perbuatan dia. Bukan dengan sebab angin, artinya dengan sebab dia semayang tepi pokok masalah. Apa tu ada sangkut dengan rating pokok tu jadi terbuka, gitulah lebih kurangnya. Maka apabila terbuka dia pun terus tutup pada waktu terbuka tu juga dengan tidak biarkan lama terbuka, maka tak batal. Dan demikian lagi membatalkan dan demikian lagi memalingkan dadanya atau setengah dada. Memalingkan dada, sebuah dada dia atau setengah dada daripada kiblat. Daripada kiblat. Itu maklum. Tapi di dalam semayang yang lain daripada semayang syiddatul khauf dan sunat dalam safar. Sebab ini tak wajib mengikut kiblat. Tak wajib menghadap kiblat. Semayang syiddatul khauf, semayang sunat dalam safar. Pada masalah katanya berpaling dada daripada kiblat, membatalkan semayang pada dua bagai semayang itu. Sebab dua bagai semayang itu tak wajib menghadap kepada kiblat. Maklum ya. Dan setengahnya riddah. Na'udzubillah. Yakni memutuskan Islam di dalam semayang. Jadi berlaku murtad di dalam semayang. Na'udzubillah. Membatalkan semayang. Riddah tu dengan i'tiqad yang mengkafirkan dia. Jadi tengah-tengah dia solat tu datang i'tiqad yang menyebabkan dia tu jadi kafir. Seperti mengiktikadkan alam ini qadim. Tengah-tengah dia solat, dia fikir. Tengah-tengah dia solat, dia fikir. Maka fikir-fikir nampak kata alam ini qadim. Ada dia bukan kerana Allah Ta'ala menjadi. Gitu. Atau Allah tiada qadim dan barang sebagainya. Dia tengah-tengah solat, dia tengok langit, tengok bumi. Lalu tu fikir nampak kata, Tuhan betul-betulnya sebenarnya tak kuasa pun. Tak kuasa pun. Yang kata kuasa tu salah. Misal datang i'tikad begitu dalam semayang, maka jadi murtad. Sebab saat itu jadi dengan sebab jadi murtad dengan sebab i'tikad, datangan i'tikad yang mengkufurkan. Dan setengahnya berhubung dengan najis yang najis tiada dimaafkan daripadanya. Ada sentuh najis, ada berhubung dengan najis. Kena najis. Najis mana yang tiada dimaafkan daripadanya daripada najis. Berhubung pada kakinya atau tubuhnya atau tempat dia semayang. Seperti yang telah dahulu sebutnya. Maklum. Malaikat jika menghilangkan dia akan najis dengan bersegera seperti dikibaskan kainnya jika ada najis itu kering.
Dia tengah-tengah solat, tiba-tiba taik cicak kering jatuh di atas ribanya. Lalu tu dia kibaskan kain dia sehingga najis tu keluar daripada badan dia dengan segera. Kena terus buang. Kibas. Jangan pegang. Pegang tu jadi menanggung batas sembahyang. Jangan jeput taik cicak yang kering. Lotas. Maka itu batal sebab menanggungkan najis pula. Saat ni kita katanya taik cicak yang kering tu jatuh di atas ribanya. Maka dia pun kibaskan kain sehingga taik cicak tu keluar daripada dia. Lepas daripada dia. Jangan pegang tu batal sebab menanggungkan najis. Sebab tu dia katanya seperti dikibaskan kainnya. Itu kalau najis tu kering sebab dia jatuh atas kain tidak menajis akan kain. Kan? Sebab dia kering sama kering ini tidak jerangkit. Jadi mana sekarang jadi menanggung saja. Bersentuh dengan najis. Maka dengan sebab dia tu kering, maka dikibas, maka tak jadi lekat najis kat kain lah. Atau dibuangkan kain itu. Jika najis itu basah, sebab kalau najis basah, dia satu cara saja kena buang. Kena pecah, kena tanggalkan. Tapi kalau sampai terbuka aurat, batal pula. Contohnya, kat pakaian kain yang senang kita nak buang tu, nak tanggalkan, atau dibuangkan kain, contohnya jatuh di atas kopiah, lepas tu dia terus buang kopiah. Atau dibuangkan kain itu, jika najis itu basah dengan tiada sentuh dengan tangannya, maka jangan sentuh dengan tangan. Kalau sentuh dengan tangan, walaupun kering sekalipun, jadi menanggung batal sembahyang sebab menanggung. Maka tiadalah batal sembahyangnya. Sini katanya itu tak batal. Tapi kalau nasib tak baik, jatuh atas ribanya najis yang basah. Lepas tu, kalau nak buang kain itu, telanjanglah dia. Itu batal sembahyang, tak ada jalan lain. Itu katanya nasib tak baik, tak boleh nak buat apa. Taik cicak basah jatuh di atas ribanya. Lepas tu pulaknya ketika tu dia dalam duduk pula. Nak kena bangun berdiri, nak tak ada dah. Lagi pulaknya kalau tanggalkan kain itu telanjang pula. Terbuka aurat pula. Yang tadi katanya buangkan kain itu kalau tak jadi buka aurat sebab buangkan kain. Begitu ya. Dan setengahnya nyata setengah suku sebahagian daripada kaki bagi orang memakai moza di tengah sembahyang. Jadi dia sembahyang, dia pakai khuf. Orang-orang pakai khuf, dia tak basuh kaki kan. Dia orang pakai khuf, dia tak basuh kaki. Selepas pada dia sapu kepala, dia sapu khuf. Maka nak sapu khuf tu syaratnya khuf itu menutup akan kaki mulai daripada mata kaki hingga ke hujung jari. Maka syarat khuf, setengah daripada syarat khuf yang nak memadakan sapu di atasnya, ialah khuf itu menutup akan kaki mulai daripada mulai daripada mata kaki sehingga hujung jari. Begitu. Maka tengah-tengah dia solat. Padahal dia solat pakai khuf. Padahal dia solat dia pakai khuf.
tengah-tengah duk solat tu kasut khuf dia tu apa dia? Carit. Maka terbuka, nampaklah kaki. Maka itu batal sembahyang. Sebab tengok. Nyata setengah suku sebahagian daripada kaki. Maksud kata suku daripada kaki itu maknanya kawasan yang wajib ditutup oleh khuf. Ialah mulai daripada mata kaki sampai ujung jari. Mudah kata tepat basuh kaki itulah. Begitu. Bagi orang yang memakai mozaf. Nyata tu bila di tengah sembahyang, mana tengah-tengah duk solat itulah masa nyata terbuka nampak kaki. Maka batallah sembahyangnya. Maka batallah sembahyangnya. Sembahyang dia tu batal. Dengan sebab apa? Dengan sebab khuf itu dah tak dilayak. Sebab khuf yang dia pakai itu dah tak layak. Dah tak layak untuk disapukan. Kerana khuf itu tidak layak untuk disapuhkan. Sebab syarat bagi khuf nak layak bagi sapu tu khuf yang boleh menutup akan tempat wajib ditutup. Ialah mulai pada mata kaki sehingga hujung jari. Maka apabila khuf tu dah tak layak disapu, maka jadi katanya padahal dia basuh kaki ke tidak tadi? Dia tidak basuh kaki. Ketika dia ambil wuduk tadi, dia tak basuh kaki. Hanya dia sapu di atas khuf saja. Maka apabila khuf itu dah tak layak, maka pada maknanya dia tak sapu di atas khuf dan juga dia tak basuh kaki. Jadi rupanya begitu. Jadi rupa katanya khuf dia tak sapu. Sebab apa? Sebab khuf dia dah keluar daripada kelayakan. Dan juganya kaki dia tak basuh. Jadi mana wuduk dia tak basuh kaki, wuduk dia tak sapu khuf. Sebab tu jadi batal sembahyang. Dan demikian lagi habis masa. Habis masa bagi masa, yakni masa pakai moza, iaitu lebih daripada sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari dan 3 malam bagi orang yang musafir. Kerana binasa setengah anggotanya daripada taharahnya. Gini. Jadi dia masa boleh sapu khuf tu kalau orang bermukim tidak musafir sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Lepas tu dia maklum daripada dulu bab khuf dulunya. Dia mulai bilang satu tu ketika berhadas. Bukan ketika pakai khuf. Jadi maknanya belum nak pakai khuf tu syaratnya kita ambil wuduk. Jadi kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Selepas pada basuh kaki, jadi kita sekarang berada dalam keadaan suci. Maka pakailah khuf. Sebab syarat boleh nak sapu khuf tu ialah pakai khuf pada masa suci daripada hadas. Jadi lepas pada kita ambil wuduk lah kita pakai. Maka apabila kita pakai itu, tak bilang satu lagi. Tak masuk minit yang pertama lagi. Sebab orang musafir, orang-orang bermukim boleh dapat sapu khuf masa 24 jam. Boleh 24 jam.
maka sudah pakai tu tak bilang lagi, tak kira lagi. Apa tu? Nak mulai kira satu tu bila? Apabila dia berhadas. Batal wuduk. Maka bilang satu. Contohnya, dia dia sudah pakai khuf tu, jam pukul jam 3 tengah hari, jam 2 lah kan. Kita kata jam 2 tengah hari, dia mulai berhadas. Maknanya mulai di situ. Mulai di situ. Jam jam 14 tu lah. Pukul 14.00 kita katanya. Pukul 14.00 itulah dia berhadas di situ. Situlah bilang yang pertama. Lepas tu itu jam 12 yang semalam, yang kemarin. Maka hari ni dia solat. Pukul 1.58 dia mulai solat zuhur. Jadi maknanya ketika dia mulai solat zuhur tu, masa sapuh dia tu ada berapa minit? Kita kata dia solat zuhur, itu solat zuhur tu ialah jam pukul 1.58. Jadi masa dia boleh sapu khuf tu, masa sapu khuf tu ada 2 minit kan. Semayang zuhur 2 rakaat masuk jam 2. Jadi habis masa. Jadi apabila habis masa tu, maknanya nak tanya dia pakai dia basuh kaki tak tadi? Tak. Dia tak basuh kaki, lagi pulanya khuf dia pada maknanya dah habis masa sapu. Maknanya kaki dia tak dibasuh. Sebab jadi maknanya bukan dia nak solat zuhur tu, kita katanya beginilah sekali lagi untuk nak jelaskan. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Kita katanya hari Selasa semalam, kemarin, dia pakai khuf. Dia pakai khuf. Lepas tu mulai berhadas selepas pada pakai khuf. Dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Pukul-pukul 1 lebih-lebih tu dia ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk untuk nak solat zuhur kemarin lah. Sebab hari Selasa tu. Dia nak solat zuhur hari Selasa. Katanya dia pun pakai khuf. Selepas pada ambil wuduk dia pun pakai khuf. Sudah pakai khuf dia pun solat zuhur kemarin hari Selasa. Sudah pakai khuf, sudah solat zuhur jam 2 pukul 14 tu dah. Pukul 2 jam 2.00 dia berhadas. Mulai situ. Minit yang pertama masuk di situ. Lepas tu hari ni zuhur je lagi. Hari ni apabila pukul 1.40 dia ambil wuduk. Hari ni. Pukul 1.40 minit dia ambil wuduk. Lepas tu dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu khuf. Sebab dia pakai khuf, sapu khuf. Sudah sapu khuf, orang datang pula, cakap dengan orang, habis mulai solat zuhur di 1.58. Hari Rabu ni mulai solat zuhur jam 1.58. Maknanya dah ada 2 minit lagi. Dah ada 2 minit lagi. Nak habis masa kan. Tiba-tiba tengah solat tu masuk jam 2. Jadi cukup 24 jam, cukup sehari semalam. Jadi ketika itu maknanya kaki dia ambil wuduk nak sembahyang zuhur saat ni tu. Dengan sebab dia sapu khuf dah tak layak dah. Pas kaki dia basuh ke tidak? Tak basuh. Jadi maknanya wuduk dia belum nak zuhur saat ni tu. Wuduk dia tidak selesai lagi. Wuduk dia tidak
Tidak sempurna sebab tertinggal basuh kaki. Begitu. Tengok. Kerana binasa, kenapa boleh batal? Kerana binasa setengah anggotanya daripada taharahnya. Setengah tu apa dia? Kaki. Kerana binasa rusak, setengah anggota dia daripada taharahnya. Bukan kaki rusak. Mana suci kaki dia tu rusak. Maknanya pada maknanya dia tak basuh kaki kan. Wuduk dia tak basuh kaki. Lepas tu nak buat macam mana dia? Berhenti solat. Rupa saat ni, sambung dengan saat ni kan. Jam 2 batal sembahyang. Apabila batal sembahyang, apa nak buat? Berhenti solat. Sebab dah batal, berhenti, basuh kaki. Basuh kaki, tak payah ulangkan ambil wuduk. Sebab yang bermasalahnya di kaki saja. Kaki tak dibasuh kan. Maka basuh kaki. Basuh kaki pakai khuf balik. Basuh kaki pakai khuf balik, solat. Lepas tu tak bilang satu lagi, nanti berhadas selepas pada tu. Apabila berhadas, bilang satu balik pula. Begitu ya. Kemudian katanya, dan setengahnya mendulukan rukun fi'li dengan sengaja. Kita akhir di situ dulu. Dan setengahnya mendulukan rukun fi'li dengan sengaja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arif waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma faznahu min sunnah faraddad 'alaina waftah lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.